Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah ya atas limpah kurnia kasih sayang ya. Allah memberi keizinan ya, masih meminjamkan nafas kita pada hari ini untuk kita bernafas ya, dan kita dapat menjalani kehidupan dengan baik ya pada hari ini. Okey, hari ini kita akan sambung ya. Kita akan sambung membaca buku La Tahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni. Okey, yang diterjemahkan oleh Nuraini Abu. Okey, kita tunggu sikit lagi ya. Sekarang ni belum pukul 10 sebab saya masuk awal ni sebenarnya saya nak test guna laptop ya. Tapi tadi masa saya mula masuk, saya try masuk guna laptop, dia punya video tu macam lekat-lekat, sangkut-sangkut kan. Jadi saya guna baliklah, saya pakai handphone balik ya, sebab handphone ni sebelum ni saya pakai dalam bentuk potret ya. Potret tu dia macam akan nampak dia punya tu tak cantik kan. Okey. So hari ni saya tukar landscape ya, atas idea daripada sahabat saya ya, Puan Liza Suhana. Terima kasih banyak ya Liza. Okey, kita nak tengok ya, baru nampak 2 orang ya masuk. Kita tengok lagi berapa orang yang masuk. Kita akan mulakan ya. Tapi hari ni saya nak mulakan dulu. Saya tak baca terus siri 6 yang tajuk mengharapkan akan redha Allah semata ni. Saya nak sambung sikit lagi yang semalam, tajuk kita jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan tu. Sebab bila saya tengok balik live semalam, saya nampak ada sesuatu yang macam tak habis ya. Okey, so boleh tak siapa yang dapat, siapa yang dengar ya, boleh tak munculkan diri kat sini supaya saya dapat lihat ya. Saya dapat bertegur sapa kat sini ya, sahabat saya Saria ya. Assalamualaikum. Siapa lagi ada kat sini? Nampak macam ada 7 orang. Siapa ada lagi ya? Adik saya nampak adik saya masuk. Balkis tengok dengan mak ke? Okey, tadi siapa ya? Okey, Balkis, Cik Ya. Assalamualaikum ya. Tadi siapa bagi salam ya? Kejap nak tengok. Sepupu saya Asma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shima, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Shima antara orang yang sangat sangat berminat dengan buku Dr. Aid Al-Qarni ni ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi istiqamah ya Shima. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Ya. Okey. Siapa lagi? Kita tunggu sikit lagi. Saya nak sambung ya, nak bagi satu teknik. Bukan satu lah, adalah a few teknik yang saya akan bagi untuk rasa macam tak lengkap. Semalam lepas saya tengok balik ya, Suhana, waalaikumsalam warahmatullahi ya, sahabat jauh ya dari Pahang. Okey. Bila saya tengok balik kan, saya nampak macam ada yang perlu macam tak lengkap, tak siap ya. Okey. Macam tak lengkap, tak siap ya. Okey. So rasa tak puas hati dengan kupasan semalam tu, perlu ada penambahan lagi ya. So saya nak bagi adalah a few teknik yang boleh membantu kita. Okey. Okey. So kita tunggu sikit lagi ya. Siapa lagi yang masuk ya. Alhamdulillah ya, cuaca hari ni sangat bagus ya. Pagi Sabtu yang indah ya. Assalamualaikum, Kak Hajah Rusmaizan ya, sahabat semasa bertugas haji ya, 2012 ya. Alhamdulillah Kak Hajah pun masuk ya.
Okey, so kita tunggu sekejap lagi. Siapa lagi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Suhaimi. Adik saya pun masuk ya. Adik Sarif. Alhamdulillah adik. Adik pun masuk hari ni kan. Alhamdulillah adik tak kerja hari ni kan. Okey. So sekejap lagi kita tengok ya. Kita tunggu sebab saya nak baca, saya nak buat dulu ya. Nak kupas sikit lagi yang tajuk semalam tu dan baru kita mulakan untuk tajuk hari ni lah. Siri hari ni berharaplah akan redha Allah semata ya. Okey. So sekejap kita tunggu sikit lagi ya. Dah pukul berapa sekarang? 10.4 minit. 10.5 minit kita mulakan ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Lela ya, sahabat sekolah rendah ya dan berjiran di Putrajaya ya. Alhamdulillah sihat Lela. Harap Lela pun sihat ya. Okey, Kak Sia ya. Kak Sia, Assalamualaikum. Okey. So, saya rasa kita boleh mulakan ya. InsyaAllah siapa-siapa yang masuk selepas ini, insyaAllah dia boleh ikuti. Tak ada masalah sebab recorded. So, sekarang siapa yang ada, kita mulakan dulu lah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan pagi ini dengan kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah ya. Mudah-mudahan jika ada di kalangan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, kita mohon supaya Allah sembuhkan penyakitnya ya. Jika ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih ya, kita mohon kepada Allah supaya Allah dapat gembirakan sahabat kita ni ya. Jika ada di kalangan kita yang jiwanya sedang sempit ya, kita mohon supaya Allah luaskan jiwanya, tenangkan hatinya, lapangkan dadanya. Dan jika ada di kalangan kita sahabat-sahabat kita yang sedang berhutang, kita mohon supaya Allah lunaskan hutangnya ya. Dan jika ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang dalam kesempitan hidup ya, kita mohon supaya Allah ya luaskan ya rezekinya ya. Okey, amin amin ya rabbal alamin ya. Okey. Apa yang saya ingin tambahkan sedikit ya daripada perkongsian semalam ya, tajuk jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan ni. Apa yang saya kata macam kurang sempurna dan kurang lengkap sebab semalam saya kata okey, kita hanya doakan doa untuk diri kita lah kan. Kita doa minta Allah kuatkan hati kita ya. Kita doa supaya Allah lapangkan dada kita untuk kita maafkan orang yang buat sesuatu yang tak baik pada kita ya. Orang yang kritik kita, orang yang cemuh kita, orang yang hina kita ya. Okey, saya nak berkongsi juga ya dengan sahabat-sahabat ya. Instead of kita baca buku ni ya, ada satu buku lagi yang saya rasa sebagai panduan untuk kita ya, yang mana kita boleh renungkan ya bersama-sama. Dalam buku saya suka sangat ya buku buku Asy-Syahid ya almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya. Ulama ini sangat tawaduk ya, sangat zuhud ya, dan kata-katanya sangat berhikmah ya, dan saya rasa macam elok sangat ya kita mengambil kata-kata dia ya. Ada dua pelajaran pendek je ya sebenarnya ya, muka pun kecil je dan pendek je dia punya kata-kata dia yang untuk mendidik kita ya. Okey, dalam buku ni, dalam pelajaran 47 ni dia kata, saya nak tambah sikit ya kepada yang kita baca semalam tu. Dia kata pelajaran 47 ni dia kata, hindarilah akhlak yang rendah sebagaimana anda menjauhi perkara yang haram ya. Seandainya seseorang dilayan dengan buruk atau ditindas lalu dia memutuskan untuk tidak memaafkan orang yang memberi layanan buruk itu dan berasa bahawa orang tersebut wajib dibalas, maka tindakan ini dikira sebagai
sesuatu yang rendah dalam akhlak, ya. Macam kita semalam kita katakan dalam teori kaunseling yang saya bacakan semalam pun, ya, dia kata irrational belief, iaitu pemikiran yang tidak rasional apabila seseorang tu buat perkara yang buruk dan kita kata wajib dia kena balas dengan dibalas atas perbuatan buruk tu, ya. Tetapi bila kita tengok yang itu dari teori kaunseling barat kata itu pemikiran yang tak rasional, ya. Dan Dr. Ramadan almarhum Ramadan Al-Buti, Dr. Ramadan Al-Buti ni pun dia cakap jika kita orang layan kita dengan buruk, ditindas, dan kita tak nak maafkan dia atas layanan buruk yang dia buat kat kita tu, dan kita berkira-kira bahawa kita rasa yang dia wajib dibalas, ya, maka tindakan ini dikira sebagai sesuatu yang rendah dalam akhlak. Demikian juga seandainya seseorang memerlukan sesuatu daripada anda, maka termasuk dalam kemuliaan dan kesopanan hendaklah anda berhenti dan hulurkan pertolongan kepadanya. Meskipun jika anda tidak melakukannya, anda tidak sesekali berdosa. Maksudnya kalau kita ni orang tu orang tu memerlukan pertolongan kita, adalah menjadi kemuliaan dan kesopanan jika kita bagi pertolongan. Tapi kalau kita tak bagi pun kita tak berdosa. Maksudnya dia macam tu. Dia nak menunjuk kata bahawa kita ni perlu berakhlak dengan akhlak yang mulia lah, kan. Okey. Dan dia kata seseorang yang hatinya terpaut kepada Allah tidak mengendahkan kesenangan diri. Bahkan dia melihat kesenangan tersebut berada dalam khidmatnya kepada hamba-hamba Allah. Khidmat tersebut ialah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah jika dia disakiti, dia memaafkan pesalah dan tidak membalasnya. Okey. Mak sedang menonton. Assalamualaikum, Mak, ya. Okey, hari ni Balkis kerja petang atau kerja malam, kan? Alhamdulillah Mak dapat tengok, ya. Okey. Dia langsung tidak mementingkan diri sendiri. Okey. Dan last kali kata-kata Dr. Almarhum Dr. Ramadan Al-Buti, dia kata inilah keadaan manusia yang sentiasa hidup bersama Allah, ya. Saya nak sebut di sini sebab ini ada kaitan dengan topik yang kita baca semalam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Syarina. Alhamdulillah, ya, sihat, ya, atas apa yang Allah bagi hari ini, ya. Alhamdulillah. Okey. So ada satu lagi pelajaran 106, Dr. Ramadan Al-Buti kata rawatan sifat marah, ya. Sebelum saya bagi teknik, saya nak baca dulu supaya kita tahu kedudukan kita tu. Kita ni manusia, kita bukan malaikat. Kita manusia, kita bukan malaikat, dan kita patut menyantuni diri kita seperti mana kita tak kena tahu keadaan kita dulu, kan. Okey. So pelajaran 106 ni rawatan sifat marah, ya. Almarhum Dr. Ramadan Al-Buti kata jika jiwa seseorang daripada jenis yang cepat marah, bukan. Sifat marah ni bukan, satu lagi, silap, ya. Ke yang mana? Sekejap. Ada satu lagi saya tanda yang silap. Yang ni. Bukan. Yang tu nanti kita baca, ya. Okey, yang ini dia kata sangat cantik yang ini. Dia kata ikutkan rasa binasa, pelajaran 15, ya. Pelajaran 15, ikutkan rasa binasa. Orang yang tidak tahan dengan kelakuan manusia yang melukakan hati, kematian akan datang kepadanya dalam keadaan hati yang penuh dengan noda. Maksudnya kita ni kalau kita tak tahan, tak sabar dengan sikap-sikap manusia, kelakuan manusia kepada kita yang melukakan hati kita, dan kita ni akan mati dalam keadaan hati kita penuh dengan noda, ya. Masya-Allah, ya. Takut kan, ya. Okey. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji saya dengan manusia. Dr. Ramadan kata ni dia sangat tawaduk, ya. Sesungguhnya Allah akan menguji saya dengan manusia. Antara bentuk ujian itu ialah ada orang akan mencaci, mengumpat atau memperlekehkan saya dan sebagainya. Oleh itu, jika saya menanti-nanti peluang untuk memberi mereka satu atau dua tumbukan atau kata-kata cacian yang sama seperti yang mereka lemparkan kepada saya, atau dengan lebih lagi,
Maka apakah yang telah saya lakukan? Dia tanya kat situ. Ya. Saya telah menyediakan diri untuk berada dalam siksaan yang pasti setelah kematian datang menjemput. Maknanya Dr. Ramadan Al-Buti kata, sesungguhnya Allah akan uji kita semua dengan manusia, ialah kan. Kalau nak uji dengan siapa lagi kan, manusia lah yang sama-sama macam kita kan, ya. Dan ujian-ujian itu akan datang dari sudut mencaci, mengumpat atau memperlekehkan ataupun apa-apa sajalah, fitnah, ya, dan sebagainya. Dan dia kata, jika saya menanti peluang, okey, jika kita ni bila orang buat macam tu kat kita, kita tunggu saja peluang, okey, mungkin kita akan tumbuk ke, kita akan pukul orang tu balik kan. Dia kata mungkin saya akan bagi atau satu atau dua tumbukan. Mungkin dia rasa macam dah marah sangat kan, rasa nak tumbuk je orang tu. Ataupun kata-kata cacian yang sama, maknanya orang caci kita, kita caci orang tu balik kan. Jadi apakah yang telah saya lakukan? Ya, dia kata macam tu, apa yang telah saya lakukan? Saya telah menyediakan diri untuk berada dalam siksaan yang pasti setelah kematian datang menjemput. Maksudnya kita ni telah mempersiapkan diri kita untuk berada dalam penyiksaan, ya, siksaan Allah, ya, yang apabila kita mati dan kita meninggal dunia nanti, ya. Oleh yang demikian, menahan diri daripada membalas kejahatan orang sebenarnya lebih mudah untuk saya tanggung berbanding siksaan tersebut. Masya Allah, ya. Nak tahan diri daripada balas kejahatan tu lebih mudah, dia kata, sebab ya, ulama ini dia sangat zuhud, ya, dia sangat mengutamakan kehidupan akhirat dia. Jadi dia kata lebih mudah untuk dia tahan diri, bersabar daripada membalas kejahatan tu, sebab apa yang dia bakal tanggung di akhirat nanti lebih besar daripada itu, ya, lebih sakit daripada itu. Saya hendaklah sabar menahan kesakitan akibat umat manusia dan saya perlu berkata kepada diri sendiri. Okey, dia buat inverted comma ni, dia kata, dia nak kata apa kat diri dia? Biarlah mereka cakap apa yang mereka mahu, semoga Allah mengampuni mereka. Jika benar saya seperti yang mereka katakan, saya memohon agar Allah memperbaiki diri saya. Ya. Jika tidak benar seperti yang mereka katakan, saya memohon agar Allah mengampuni mereka dan masalah pun selesai, ya. Tetapi dia tulis kat bawah tu, tetapi ini adalah sesuatu yang amat sukar dilakukan, ya. Nampak tak? Selesai, mudah tapi susah nak buat. Itulah yang kenapa saya nak baca dulu, sebab saya nak bagi teknik, ya. Teknik supaya macam mana kita nak handle hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi, anak buah saya Zahidah, ya. Okey, macam mana kita nak buat orang tu sakitkan hati kita? Kita ni manusia biasa, kita ada hati, kita ada perasaan kan. Kita selalu cakap, kita je ke yang kena jaga hati manusia, hati orang lain? Hati kita siapa nak jaga? Ya. Okey, hati kita Allah yang jaga. Kita sebenarnya tak jaga hati kita sendiri, ya. Sebenarnya hati kita Allah yang jaga, ya. Okey, macam mana nak buat? Okey, saya selalu kongsikan kaedah ini, ya, dalam ceramah-ceramah, ya, dalam dengan klien yang datang, ya, ada isu-isu yang macam ni, ya. Kita semua ni, semua orang ada pengalaman dikecewakan, ada orang semua kita ada melalui pengalaman dihina, dicaci, difitnah, ya. Umpat tu biasa, ya. Semua orang ada pengalaman tu. Okey, tapi bila kita dalam situasi tu, ya, kita kena tanyalah, ya. Macam semalam saya kata, kita kena tanya diri kita dulu, ya. Kenapa Allah hantar dia buat macam ni kat kita, ya? Kenapa Allah hantar dia buat macam ni kat kita? Jadi kita dah muhasabah diri, ya. Tapi hati kita sakit sangat. Hati kita rasa, ya Allah, tak mampu ni, ya Allah, aku tak mampu ni, ya. Tak mampu nak maafkan dia. Tak boleh, ya Allah. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama, ya, terima dulu, accept dulu. Terima dulu apa yang orang tu buat pada kita, ya. Accept dulu. Kita kena ingat macam ni, kita pun tak sempurna, ya. Kita tak sempurna, ya. Orang pun macam kita juga. Orang pun macam kita juga. Bila tak sempurna, ada tendensi, kecenderungan untuk melakukan kesilapan, ya.
orang pun sama, ya, orang pun sama, kita pun sama, macam tu juga kawan-kawan kita ataupun orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi, ya, adik saya Asma, ya. Alhamdulillah, terima kasih masuk juga, ya, bagi sokongan. Okey. Okey, apa kita nak buat? Terima, yang pertama accept dulu, terima dulu apa yang dia lakukan tu, ya, terima dulu. Okey, lepas tu terima, kita jangan tengok dia sahaja, tengok diri kita. Macam semalam saya katakan, tengok, rujuk balik kat kita. Kenapa Allah hantar dia buat macam tu kat saya, ya. Akhirnya jawapan tu dia akan datang daripada dalam diri kita. Ya, Allah nak didik kita, Allah nak ajar kita, Allah nak bagi pelajaran kepada kita, Allah nak kifarahkan dosa kita, Allah nak angkat darjat ketakwaan kita, Allah nak melihat kesabaran kita. Okey. Jadi, dah lepas kita terima, kita accept, kita kena sentiasa bagi tahu dekat hati kita, ya Allah, ya, aku nak maafkan dia, ya Allah, aku nak maafkan dia. Bukakanlah laluan hati-hatiku, ya, sebut nama-nama Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Allah, bukakanlah, ya Allah, bukakanlah laluan hati aku ni untuk aku maafkan dia, ya. Kita tak tahu, ya, kalau apa atas sebab yang dia buat pada tu, ya, jangan tanya okey, dia buat macam tu tak apa ke, ya, sedaplah dia buat macam tu, dia fitnah saya, dia kata tak apa, yang itu biar Allah uruskan, bukan urusan kita, kan. Okey, so lepas kita dah terima, kita pujuk hati kita, ya, minta Allah sediakan hati yang lapang, hati yang kuat untuk kita maafkan dia. Okey, dah sampai kat situ, tiba-tiba tak boleh lagi nak maafkan. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? So, kita kena buat macam mana, ya? Okey, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kat dia, ya. So, kita kena maafkan dulu, kita kena ada sediakan hati untuk maafkan dia. So, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kat dia. Macam mana nak hadiahkan surah Al-Fatihah kat dia? Okey, kita kena ikhlaskan hati kita untuk hadiahkan, ya. Kita buat dululah, ya, kita baca dulu, kita cakap dulu, ya Allah, aku hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk roh baik siapa tu, ya, untuk roh baik siapa, ya, orang yang kita rasa kecil hati, kita rasa nak marah kat dia tu, tapi kita dah maafkan dia dah, ya. Lepas tu kita kita kata, ya Allah, aku hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk roh baik dia dan juga jasad dia, ya. Okey, selepas itu kita iringkan dengan doa, ya, iringkan dengan doa, ya. Ya Allah, ya, aku mohon dengan keberkatan surah Al-Fatihah yang aku baca, yang aku nak hadiah kat dia ni, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, kau ampunkanlah dosanya, ya, kau berilah kau berilah taufik dan hidayah kepadanya, kau murahkanlah rezekinya, kau sihatkanlah tubuh badannya, ya, kau bahagiakanlah kehidupannya bersama keluarga dia, ya, apa-apa sahajalah. Lepas tu, ya Allah, ya, kalau katakanlah di kaca mata kita, ya, kita rasa betul-betul lah dia memang buat tak patut lah kat kita, kan. So, ya Allah, kau ampunilah dosa dia, begitu juga kau ampunilah dosa aku, ya Allah, ya. Jadi kita bila kita berdosa, bila dia buat macam tu kat kita dengan secara tidak langsung, situasi itu membuatkan kita juga berdosa, sebab kita sakit hati dengan dia, kita rasa marah dengan dia, kita rasa mulalah, kan, kita akan cari-cari macam-macam, kan. So kita pun secara tak langsung akan turut berdosa dalam hal itu. Jadi kita pun minta ampun di pihak kita, minta Allah ampunkan kita. Jadi lepas dah kita dah baca apa semua tu, lepas tu kita pun Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai habis, ya. Baca dengan khusyuk, baca dengan ikhlas. Boleh, ya. Okey. So dah baca Fatihah sehari 15 kali, nak hantar lah kat dia, nak hadiah lah, tak ada masalah, kan. So ingat je, ya Allah, sedihnya dia buat, kenapa dia buat macam tu kat aku, kan. Hantarlah, ya, hantar Fatihah, ya. Okey, katakanlah dah hantar, kan, tak jadi juga, kan. Ya, maknanya ada lagi kesilapan-kesilapan kita yang belum Allah ampunkan ataupun belum Allah tunaikan, ya. Satu lagi kaedah adalah kita boleh sedekahkan, ya, buat satu sedekah, ya, sedekahlah, ya, atas nama sahabat kita ni, ya. Masukkanlah, ya, ataupun kita ada tabung sedekah subuh kat rumah ke, ataupun kita ada
kita pergi mana-mana ya, ataupun kita pergi ke Petronas contohnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Nurul Iman Yati ya. Puan Leni, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita sedekahkanlah, tak kisah ya kita nak sedekah, tapi sedekah yang baik itu adalah sedekah di waktu subuh lah, sebelum kita selepas main subuh apa semua tu sedekah lah, yang tu sedekah yang paling baik kan. Tapi nak sedekah waktu lain pun tak ada masalah. Katakanlah kita pergi Petronas, ataupun kita pergi mana-mana lah kan yang kita jumpa, ada makcik-makcik ya, ada orang yang kita nampak layak lah terima sedekah kan, kita sedekah. Masa kita sedekah tu kita niatkan lah ya, kita niatkan untuk sahabat kita ni ya, untuk sahabat yang kita rasa macam sahabat ni yang kita rasa sedih dengan sikap dia, kita rasa kecil hati dengan sikap dia, kita rasa macam masih ada lagi lekatan-lekatan dekat situ, kita sedekah. Kita tak kisahlah nak sedekah apa, nak sedekah air ke, sedekah makanan ke, itu lebih baik kan. Sedekah je ya, dan kita niatkan untuk dia ya. So macam tu juga kerap kali buat, insya-Allah Allah akan sediakan hati kita, hati yang lapang ya, hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang rasa sentiasa okey, alhamdulillah, tak apalah ya. Maknanya apa saja umpatan manusia, apa saja cacian manusia, okey, tak apalah ya. Maknanya kita koreksi diri kita, kita pun tak sempurna, kita pun banyak silap. Allah nak tegur kita, Allah nak didik kita menjadi hamba Allah yang lebih baik ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan kita kembali berjumpa dengan Allah dalam keadaan tak banyak dosa lah ya. InsyaAllah mudah-mudahan begitu ya. Boleh ya. Dua teknik tu ya. InsyaAllah ya, dah pun 10.30 ya. Okey, hari ini kita nak baca siri 6 ya, baru nak mula. Siapa yang baru masuk, Assalamualaikum Dr. Siti Hasnah Bandu ya. Alhamdulillah Kak Hasnah masuk ya. Okey. Saya tak nampak hari ni Kak Zaleha ya. Kak Zaleha daripada Maktab PDRM KKB. Selalu Kak Zaleha orang yang awal-awal ya. Kak Zaleha ni untuk makluman semua ya, Kak Zaleha adalah tukang jahit ya, tukang jahit di isteri salah seorang anggota di Maktab PDRM KKB, dan dia juga tukang jahit baju saya lah ya. Sahabat saya yang rapat juga dengan saya ya. Tak nampak Kak Zaleha hari ni ya. Mudah-mudahan Kak Zaleha ada lah ya. Okey, Kak Norma. Waalaikumsalam Kak ya. Kak apa masuk hari ni? Okey. Sarapan apa Kak hari ni? Kak ni tukang masak ni, rajin masak ya. Okey. Okey, hari ni kita nak sambung siri 6, berharaplah akan redha Allah semata ya. Okey. Adik saya Huda ya, tak pernah jumpa lagi kita kan? Ya, tak pernah jumpa lagi kita. Ya, insya-Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Huda ya. Okey. Okey, so berharaplah akan redha Allah semata. Okey. Dr. Aid Al-Qarni ya nukilkan di sini, katanya Allah menciptakan para hamba-Nya agar selalu mengingatinya, dan Dia menganugerahkan rezeki kepada setiap makhluk ciptaannya agar mereka bersyukur kepadanya. Namun mereka justru banyak yang menyembah selain Dia, dan banyak pula yang bersyukur kepada selain Dia ya. Maknanya bukan Waalaikumsalam Adinda Dr. Hazaila ya, terima kasih ya, Ila masuk ya. Okey. Okey, maknanya Dr. Aid kata Allah cipta kita ni untuk kita sentiasa mengingati Dia, dan Allah bagi kat kita anugerah rezeki. Rezeki tu bukanlah datang daripada duit semata-mata kan. Rezeki sihat, rezeki kawan yang baik, jiran yang baik, kenderaan yang tak meragam, anak-anak yang sihat, anak-anak yang baik. Bukan bermakna anak yang sakit itu bala ya, tak, sebenarnya bukan ya, bukan ya. Yang itu perlu diperjelaskan dengan lebih panjang lagi. Jangan salah faham pula ya. Okey. Izul, Assalamualaikum Izul, Wano, Assalamualaikum ya. Okey. So Dr. Aid kata Allah bagi kat kita rezeki macam-macam kan. Tapi agar kita bersyukur. Namun banyak yang menyembah selain Dia ya, banyak yang menyembah selain Dia. Maksudnya bukanlah kita ambil benda tu letak kita sembah benda tu, tak. Dr. Aid kata sembah ni maksudnya kita melebihkan,
kita sebut Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar, tapi kita kata Allah tu Maha Besar, tapi kita sebut benda lain, ya. Kita maksudnya kita mengagungkan benda lain selain daripada Allah sebenarnya, ya. Okey, tabiat untuk mengingkari, membangkang dan meremehkan suatu kenikmatan adalah penyakit yang umum menimpa jiwa manusia. Ya. Dia kata tabiat ingkar, bangkang, meremehkan nikmat adalah penyakit yang umum menimpa jiwa manusia. Sebab tu, ya, kalau sahabat-sahabat semua ingat, ya, dan recap balik apa yang Dr. Aid cuba sampaikan kepada kita, ya, merenunglah dan bersyukurlah, ya. Sebenarnya kalau banyak, ya, kalau lah, ya, saya tak sempat nak buat analisis Al-Quran lagi, ya, berapa banyak ayat yang Allah kata qalilam ma tashkurun, ya, qalilam ma tazakkarun, ya. Betapa sedikitnya dari kalangan kamu yang bersyukur, betapa sedikitnya dari kalangan kamu yang tidak mahu berfikir, ya, tak mahu merenungkan apa yang Allah bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Long, Nur Adilah Kak Long, ya. Terima kasih Kak Long, ya. Masuk, ya. Okey. Jadi Dr. Aid nak menegaskan dekat sini, dia kata inilah penyakit yang timpa ke dalam jiwa kita, penyakit yang ingkar, bangkang, remehkan nikmat. Maksudnya tak rasa nak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Betapa banyak, ya, tak ada nak hitung sebenarnya, ya. Tak terhitung sebenarnya. Kalau Allah tarik satu saja daripada nikmat, daripada satu juzuk nikmat yang Allah bagi pada kita, subhanallah, ya. Saya rasa kan, itulah, ya, kita akan hidup dalam berkeluh kesah, ya. Bukan apa, katakanlah Allah tarik satu nikmat je, nikmat apa, ya. Sakit, tak usah kata sakit apa, ya. Sakit jari sudahlah, ya. Sakit jari, katakanlah sakit ibu jari ni kan. Katakanlah apa-apalah kena apa-apa kan. Sakit ibu jari. Ibu jari ni saja, katakanlah sakit seminggu, Allah, nak makan susah, nak buat tu susah, nak buat ni susah. Jadi maknanya kalau dah dia ada Allah masih meminjam terus, ya, nikmat tu, hargailah, ya. Ya, Izul, ya. Alhamdulillah. Okey, dan Dr. Aid kata, kerana itu, anda tidak perlu hairan dan resah bila mendapatkan mereka mengingkari kebaikan yang pernah anda berikan, mencampakkan budi baik yang telah anda tunjukkan, serta melupakan bakti yang anda telah persembahkan. Ya. Bahkan, anda tidak usah resah bila mereka pun memusuhi anda dengan sangat keji dan membenci anda sampai mendarah daging. Sebab semua itu mereka lakukan adalah justru kerana anda berbuat baik kepada mereka. Ya. Dr. Aid kata, tak payah heran lah, ya, tak payah heran, sebab Allah yang bagi banyak nikmat ni pun, ya, masih ada orang yang ingkar, masih ada orang yang meremehkan, masih ada orang yang tak bersyukur. Apatah lagi kita, kan? Apatah lagi kita, kan? Jangan kita rasa macam nak heran sangat, ya. Kita buat dah, kita bagi budi, kita buat budi, kita dah berbudi pada orang, kan? Tapi kita tak dapat balasan yang baik, ya. Kalau kita berbudi pada tanah, maksudnya kita kita tanam, bercucuk tanam dan sebagainya, kita manfaatkan tanah yang Allah bagi pada kita, bumi yang Allah bagi pada kita. Tetapi bila kita buat berbudi pada tanah, kita akan dapat pulangan yang baik, kan. Kita akan dapat sayur-sayuran yang segar, kita akan dapat buah yang baik, kita akan dapat bunga yang indah, kan. Ya. Waalaikumsalam Tini, sahabat saya. Tini di mana? Di Malaysia ke kat London ni, ya? Alhamdulillah, ya, kalau daripada jauh pun dapat tengok, kan. Okey. So, tak payah heran sangat, Dr. Aid kata, kalau kita dah kita dah berbudi, tiba-tiba orang tak kenang budi kita, ya. Orang tak kenang budi kita. Wano, ya, Wano, selamat pagi Wano, ya. Okey. Bahkan, ya, tidak usah resah bila mereka memusuhi anda dengan sangat keji dan membenci anda sampai mendarah daging. Maksudnya benci sungguh-sungguh lah ni, kan. Jangan kita kata pasal apa, kan. Tapi manusia, saya pun sama, kan. Saya pun sama, tak terlepas daripada ujian-ujian macam ni. Bila orang buat macam tu, kita akan tanya, kenapa dia benci? Kenapa dia buat benci sangat kat kita, kan. Okey. So bila macam tu, letakkan kat situ, kenapa Allah hantar dia tunjuk
benci sangat kat saya, macam tu. Jadi kita dapatlah jawapan-jawapan tu yang boleh memujuk hati kita, ya, boleh melapangkan dada kita, boleh nak mendamaikan perasaan kita. Okey. Dan Dr. Aid meletakkan di sini, ya, satu keratan ataupun keratan ayat Al-Quran dari surah At-Taubah ayat 74. Dan tidaklah mereka mencari dan mencela Islam melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurnianya, ya. Cuba anda buka kembali, ya. Dr. Aid meneruskan catatan ini dengan kata, cuba anda buka kembali catatan dunia tentang perjalanan hidup ini, ya. Hajah Azhani, Assalamualaikum sahabat, masa bertugas haji dulu, ya. Okey. Dalam salah satu babnya, ya, yang diceritakan, seorang ayah telah memelihara anaknya dengan baik. Ia memberinya makan, pakaian dan minum, mendidiknya hingga menjadi orang pandai, rela tidak tidur demi anaknya, rela untuk tidak makan asal anaknya kenyang, dan bahkan bersusah payah agar anaknya bahagia. Namun sebaliknya, ketika sudah berkumis lebat dan kuat tulang-tulangnya, tiba-tiba ia menjadi seperti anjing liar, meremehkan jasa orang tuanya. Ia tidak hanya berani menghina, tetapi juga melecehkan, acuh tak acuh, bongkak dan derhaka terhadap orang tuanya. Dan semua itu ia tunjukkan dengan perkataan dan juga tindakan. Masya Allah, ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat saya Zuraida, ya, share tak apa, ya. Moga ada manfaatnya, disambung-sambungkan, panjang-panjangkan dengan share, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Okey, Dr. Aid kata, dia kata kalau kita buka, ya, perjalanan hidup, ya, catatan hidup kita ni, dalam satu bab diceritakan, ya, mungkin ada di kalangan kita yang menghadapi keadaan-keadaan macam ni, kan. Seorang ayah, tak kisahlah ayah ke ibu, kan, ya, jaga anak dia, ya, berkorban sehabis mungkin, ya, bagi makan, jaga sakit demam, pakai, makan, minum dan sebagainya, didik jadi orang pandai, hantar pergi sekolah, hantar masuk universiti, ya. Dan mak ayah ni punya susah payah, ya, tak sanggup tak makan, tapi nak anak dia makan, nak anak dia nak sihat membesar, ya, agar anak dia tak lapar, ya. Dan bersusah payah sampai anak tu bahagia, ya, sampai anak tu besar dan bahagia dah. Bila anak ni dah besar, dia kata berkumis lebat, maksudnya dah ada misai tu, dewasa dah lah, ya. Kuat pula tulang-tulang dia, ya, gagah perkasa, kan. Kuat pula tulang-tulangnya. Akhirnya dia seperti menjadi anjing liar. Anjing liar macam mana? Bila sampai dekat, dia menyalak, ya. Bila sampai dekat, dia nak menggigit, ya. Itu anjing liar. Dan silap-silap hari bulan, anjing tu boleh bunuh, ya, boleh bunuh orang yang pergi dekat dengan dia. Itu seperti anjing liar, ya. Meremehkan jasa orang tuanya, ya, tidak hanya berani menghina tetapi juga melecehkan, acuh tak acuh, bongkak dan derhaka, ya. Na'udzubillah min zalik, ya. Kita tak naklah anak kita jadi macam ni, ya. Jadi Dr. Aid kata, kerana itu siapa saja yang kebaikannya diabaikan dan dilecehkan oleh orang-orang yang menyalahi fitrahnya, sudah sayugianya menghadapi semua itu dengan kepala dingin, ya. Dan ketenangan seperti itu akan mendatangkan balasan pahala dari zat yang perbendaharaannya tidak pernah habis dan sirna. Sirna ni maksudnya ghaib ataupun menghilang lah, ya. Okey. Dia kata, kalau kita siapa saja, ya, kalau kita buat kebaikan diabaikan, ya, dilecehkan ataupun dipandang rendah ataupun tidak dihargai dan sebagainya, ya, oleh orang yang menyalahi fitrah. Fitrah ni maksudnya orang yang tak menyalahi fitrah ni, orang ni bila orang buat baik dengan dia, dia akan buat baiklah, kan, balik. Tapi bila orang yang tak buat baik, bila orang tu menyalahi fitrah tu maksudnya dibagi di sebaliknya, dia bertentangan. Maksudnya kita buat baik dengan dia, okey, ada satu pepatah Melayu kata apa? Susu diberi, tuba dibalasnya, ya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ya, Mi tak berniaga hari ni, ya. Kalau tidak bolehlah Mi berniaga, ya, berniaga di kedai Pak Hasan, ya.
gulai panas ya. Alhamdulillah saya pun pernah makan, pernah pi ya. Sedap ya, sangat sedap. Okey. So siapa lagi? Aziza Hasan. Ya, Assalamualaikum ya. Okey. Dia kata sayugianya menghadapi semua itu dengan kepala dingin. Maksudnya dengan tenanglah ya, dengan fikiran yang lapang dan tenang ya, dan ketenangan seperti itu akan mendatangkan balasan pahala dari zat yang perbendaharaannya ya tidak pernah habis dan sirna, ataupun tak pernah, Allah ni tak pernah habis rahmat dan kasih sayangnya ya kepada kita, dan tidak akan ghaib dan tidak akan menghilang ya. Ajakan ini bukan untuk menyuruh anda meninggalkan kebaikan yang telah anda lakukan selama ini ya, atau agar anda sama sekali tidak berbuat baik kepada orang lain. Ajakan ini hanya ingin agar anda tak goyah dan tak terpengaruh sedikit pun oleh kekejian dan pengingkaran mereka atas semua kebaikan yang telah anda perbuatkan. Dan janganlah anda bersedih dengan apa sahaja yang mereka perbuatkan ya. Dr. Aid pujuk kita ni ya, pujuk kita ya, janganlah sedih ya, jangan terpengaruh ya dengan dengan keji manusia ya, dengan tidak dihargai oleh manusia. Dia kata jangan sedih ya, dan berbuatlah kebaikan hanya demi Allah semata, maka anda akan menguasai keadaan, tidak akan terusik oleh kebencian mereka dan tidak akan merasa terancam oleh perlakuan keji mereka. Anda harus bersyukur kepada Allah ya, kerana dapat berbuat baik ketika orang-orang di sekitar anda berbuat jahat, dan ketahuilah bahawa tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah ya. Okay. Dan Dr. Aid kat sini, Dr. Aid memasukkan ya firman Allah daripada surah Al-Insan ayat 9 yang maksudnya, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih ya, dalam surah Al-Insan ayat 9 ya. Okey, sahabat-sahabat semua ya, sahabat-sahabat semua, apa yang nak Allah sampaikan pada kita adalah kita buat ni, kita kena ikhlaskan hati kita. Macam mana nak ikhlas? Okey, saya suka nak bawa satu renungan untuk sama-sama kita mengambil iktibar, mengambil ibrah dari sepohon pokok ya, untuk kita renungkan macam mana nak ikhlas tu ya. Okey, sahabat-sahabat ya, Assalamualaikum Liza, Puan Liza Suhana dah masuk ya, Kak Zubaidah, Cik Ani ya, siapa lagi kat sini ya? Madiha ya. Madiha, Assalamualaikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberi manfaat ya. Okey. So, saya nak tanya sahabat-sahabat semua, bila tengok pokok, apa yang kita nampak? Cuba komen sikit. Nampak apa? Nampak apa? Nampak apa? Bila kita tengok pokok, kita nampak apa? Okey, saya tunggu 1 minit. Nak tengok sahabat-sahabat komen nampak apa. Ya? Okey. Okey, kita nampak apa? Puan Liza cakap, berbuatlah kebaikan semata-mata kerana Allah. Ya, nak kita ikhlaskan. So, kita tengok pokok, kita nampak apa? Ada tak kita nampak apa? Nampak pokok, nampak apa? Tengok pokok, nampak apa? Ada tak sahabat-sahabat yang ringankan tangan, ya, jari jemari ya, untuk menaibkan? Bila kita tengok pokok, kita nampak apa? Nampak tenang. Lagi nampak apa? Kita tengok pokok tu, jangan yang terlalu tersirat ya. Tengok pokok tu nampak apa? Ya. Yati ni ilmu tinggi ni, nampak tenang. Okey. Tinggi sangat ni kan. Ya. Okey. Okey, nampak apa? Tengok pokok nampak apa? Tengok pokok nampak daun. Subhanallah, betul ya. Tengok pokok nampak daun. Nampak Puan Leni nampak daun, nampak dahan, nampak hijau. Okey, lagi. Nampak apa? Okey, nampak apa? Nampak apa?
Okey, nampak apa? Tengok pokok nampak apa? Hijau dan tenang, ya. Cik Ramli, ya, hijau dan tenang. Lagi nampak apa lagi? Kena berfikir sikit kan? Oh, Yati bayangkan time angin tiup sepoi-sepoi tu. Ha, okey, betul tenang. Okey. So nampak apa? Rasa tenang, syahdu je. Okey, nampak daun, nampak bunga, nampak cantik. Okey, alhamdulillah. Betul lah jawapan tu. Betul. Tak ada salahnya, ya. Tak ada salah langsung sebenarnya, ya. Okey. So nampak daun merimbun dan ada daun yang gugur. Okey. So, apa nama ni? Apa yang kita nak kita nak ambil ibrah daripada sepohon pokok, ya. Apa yang hebatnya ciptaan Tuhan. Betul? Betul hebatnya ciptaan Tuhan. Okey. Subhanallah, ya. Okey. Apabila kita pandang sepohon pokok itu, dia ada satu pengajaran, ya. Apabila Allah bagikan, Allah bentangkan alam ini untuk kita, sebenarnya bukan untuk kita nikmati hasil dia, nikmati teduhnya, kan. Pokok ni kita nikmati teduhnya, kita nikmati buah dia, kita nikmati cantiknya bunga dia saja, tetapi ada lagi satu yang Allah nak kita berfikir, ya. Sebab berfikir, bertafakur, zikrullah ini, bila kita melihat alam ini, sebenarnya itu adalah zikir yang paling tinggi lah, kan. Sebab kita renung, kita nampak Allah kat situ. Okey. Okey, betul, ya. Hebatnya ciptaan Allah. Okey. So, saya nak sahabat-sahabat semua renungkan, ya, mengambil ibrah daripada sepohon pokok, ya, pengajaran daripada sepohon pokok, iaitu jadilah seperti akar yang gigih mencari air, menembusi tanah yang keras demi sebatang pokok, ya, demi sebatang pohon. Saat pohon tumbuh merimbun, berbunga indah, lantas menampilkan keelokannya kepada dunia, ya. Jadi pohon pun mendapat pujian, ya. Pohon dapat pujian dari segenap isi alam yang memandang dia, ya. Jadi akar ni langsung dia tak kecil hati, dia tak patah hati, dia tak berdengki sebab pokok terima pujian, tetapi akar akan terus bersembunyi di bawah tanah dan meneruskan tugasnya, ya, walaupun tanpa sesiapa menyedari sumbangannya dan peranannya, ya. Jua tanpa sekelumit penghargaan dan juga sanjungan, ya. Begitu, ya. Itulah tahap ikhlas yang mana kita perlu tanamkan dalam hati kita, bahawa kita kena jadi macam akar tu. Akar tu, pokok itu rimbun, ya, berdaun lebat, ya, kita dapat menikmati tenang dia, dapat berteduh di bawah dia, ya, dapat melihat keindahannya, bunga-bunga ni yang cantik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang telah berusaha keras untuk menghidupkan ataupun nak bagi pokok tu tumbuh dengan segar, dengan rimbun, dengan cantik, dengan indah, itu sebenarnya adalah akar. Akar ni dia duduk di bawah tanah, siapa pun tak nampak peranan dia, tapi dia terus buat kerja dia. Dia buat kerja dia begitu tekun bekerja, ya, menembusi tanah-tanah yang keras, ya, demi untuk mencari air, menghantar makanan ke pohon. Akhirnya pohon pun tumbuhlah subur, merimbun, menampilkan keindahan dia kepada dunia, kepada isi alam, dan akhirnya yang dapat pujian siapa? Yang dapat pujian, ya, adalah pokok. Cantiknya pokok ni, rimbunnya pokok ni, hijaunya daun dia, cantiknya bunga dia, ya. Kita tak pernah pun menghargai yang tersimpan di dalam tanah itu. Kita tak pernah kata, subhanallah, kuatnya akarnya bekerja sehingga dapat menghasilkan menumbuhkan pokok yang begini. Begitulah apa yang kita kena ambil ibrah daripada pokok ini, ya. Pengajarannya adalah kita buat kerja kita tanpa ada siapa-siapa yang
siapa-siapa puji orang tak puji pun kita buat. Kalau orang puji tak apalah, nak puji kan, orang puji itu pujian itu balik kepada Allah, sebab Allah yang berhak dapat pujian. Kita ni manusia, kalau Allah puji tu janganlah kita rasa macam wah hebatnya kan, nanti bahaya juga tu, nanti ada riak pula kat situ, ada ujub pula kat situ kan. Ya. Jadi kalau orang puji pun tak apalah, kembalikanlah pujian itu kepada Allah ya. Jadi kalau orang tak puji kita, jangan kita rasa putus asa. Tak apalah, tak mau buat dah lah. Sebab apa? Kita buat sesuatu kerja tu bukan kerana Allah semata-mata, tetapi kerana manusia. Ya. Sebenarnya saya ada banyak pengalaman lah dalam hal ni ya. InsyaAllah tengok ada masa tak nanti nak kongsikan ya. Okey, tengok tak ada. Kalau tak ada masa tak apalah kan. Okey. Oh, faham, macam lilin membakar diri untuk menerangi hidup orang lain. Tak. Bukan lilin ya. Kita kena jadi macam matahari. Jangan jadi macam lilin. Lilin dia membakar diri untuk menerangi orang lain, tetapi matahari dia membakar tanpa dirinya terbakar. Rugi jadi lilin sebenarnya, sebab dia berkorban, akhirnya diri dia yang terkorban. Akhirnya kan kalau kita tengok lilin kan, dia menyala, lepas tu dia dia dah terbakar pendek sampai habis, sampai musnahlah diri dia. Kan kesian dekat lilin. Jangan jadi macam lilin. Okey, kita kena jadi macam matahari. Matahari Allah jadikan untuk kita ambil ibrah jugalah ya, ambil pengajaran. Matahari ni dia satu makhluk ya, satu bintang yang Allah bagi ya, kelebihan kepada matahari ni, dia boleh memberi cahaya, boleh memberi satu cuaca suasana panas kepada manusia, tetapi dia tidak diri dia sendiri tidak terbakar. Ya, kita macam tu juga ya. Kita kena belajar daripada matahari itu. Kita kena membantu orang ke ya, tapi diri kita tidak terkorban ya. Kita win-win situation lah ya. Kita pun menang, orang lain pun menang ya. Boleh insya-Allah ya. Jangan jadi macam lilin ya. Lilin tu dia nak tolong orang, akhirnya dia pun terkorban ya. Okey. Dan Dr. Ain sambung dekat sini, masih banyak orang berakal yang sering hilang kawalan dan menjadi serabut fikirannya saat menghadapi kritikan atau cercaan pedas dari orang-orang sekitarnya. Mereka seolah-olah belum pernah mendengar wahyu ilahi yang menjelaskan dengan jelas tentang perilaku golongan manusia yang selalu mengingkari Allah. Dalam wahyu itu dikatakan dalam surah Yunus ayat 12, Allah berfirman dengan maksudnya, dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Ya. Dia kata masih banyak orang berakal yang sering hilang kawalan. Ya. Maksudnya Allah bagi kita akal yang tapi kita masih hilang kawalan, masih serabut fikiran saat kita menghadapi kritikan. Ya. Saat kita menghadapi kritikan, kita hilang. Biasa kita manusia kan. Selalu kita kena ingatkan kita manusia. Ya. Bila kita manusia, ya, kita ni ada kecenderungan. Allah bagi akal dekat kita. Allah bagi juga nafsu. Allah bagi juga iman. Allah bagi juga hati. Allah bagi perasaan ya. Sebab kita ni ada package ya. Akal, roh dengan nafsu ya. Jadi bila Allah bagi macam tu, kita kena tahulah tahap kita sebagai manusia. Kita tak bolehlah kita naik tahap sampai malaikat kan. Itu menyalahi fitrah pula kan. Tak payahlah jadi malaikat, jadi manusia juga. Tapi jadi manusia yang menggunakan akal fikiran yang Allah bagi dengan bersandar kepada iman dan takwa kita. Ya, nak tengok iman dan takwa, rujuklah dua benda yang Rasulullah tinggalkan kat kita ya, Al-Quran dan Sunnah ya. Rujuk kepada dua benda ni, insya-Allah kita tak sesat kan. Jadi bila kita berhadapan dalam situasi-situasi yang contohnya orang tak hargai kita kan, so
kita hendaklah menjaga fikiran kita supaya kita dalam kawalan, tidak hilang kawalan dan tidak hilang bagaimana kita nak mentadbir diri kita, ya. Kita jangan hilang sifat-sifat tu supaya fikiran kita tak serabut, ya. Dan mereka seolah-olah belum pernah mendengar, ya, wahyu Allah. Seolah-olah dia kata kalau kita hilang kawalan tu, seolah-olah kita ni tak pernah dengar lagi wahyu ilahi, ya, firman Allah yang menjelaskan bahawa dengan jelas tentang perilaku golongan manusia yang selalu mengingkari Allah, ya. Macam tu, ya. Anda tidak perlu terkejut manakala menghadiahkan sebatang pena kepada orang bebal, lalu ia memakai pena itu untuk menulis cemuhan kepada anda, ya. Kita hadiahkan, ya, kita hadiah pen dekat kawan kita, contohnya kita hadiahkan pen dekat dia, tiba-tiba dia gunakan pen kita ni untuk tulis kata-kata cemuhan kat kita, macam tu, ya. Dan anda tidak usah terkejut bila orang yang anda beri tongkat untuk mengiring kambing gembalaannya justru memukulkan tongkat itu ke kepala anda. Orang Arab ni dia dia bagi analogi mengembala kambing, kan. Contoh dia kata kita bagi tongkat dekat dia untuk dia mengiring kambing dia, kambing yang dia pelihara tu. Tiba-tiba dia ambil tongkat tu, dia ketuk kepala kita, kan. Macam tu, ya. Itu semua adalah watak dasar manusia yang selalu mengingkari dan tidak pernah bersyukur kepada penciptanya sendiri yang maha agung dan mulia, ya. Begitulah kepada Tuhannya saja mereka berani membangkang dan mengingkari, maka apa lagi kepada saya dan anda. Ya. Dr. Aid kata jangan terkejutlah, ya, kalau kita bagi pen, tiba-tiba orang tu dia guna pen kita untuk dia tulis ya, kata-kata cemuhan kat kita balik. Jangan terkejut bila kita bagi tongkat dekat orang tu, ataupun kita bagi kayu apa-apalah untuk dia jaga kambing. Kalau kat kita ni, tempat kita ni, kita jarang dah kan bagi kita bagi apa-apalah kita bagi, tapi maksudnya dia khianati kita balik. Dia bukan dia sahaja tak menghargai, tetapi dia kenakan kita balik, ya. Maksudnya dia telah tidak berterima kasih kepada apa yang kita bagi, ya. Dia kenakan kita balik, ya. Okey, dan dia kata itulah dasar manusia yang selalu mengingkari dan tidak pernah bersyukur kepada penciptanya sendiri yang maha agung dan mulia, ya. Kita jangan rasa terkejut dan kita jangan kutuklah orang macam tu, kan. Kita doa supaya Allah ampunkan dosa dia dan minta Allah bagi taufik dan hidayah agar dia dapat berubah, sebab memang Allah dah kata dalam Al-Quran, kan, dalam surah Al-Mulk, ya, dalam surah yang selalu baca tu, dalam surah semalam saya jumpa pagi tadi saya jumpa surah 62 ke apa, ya, qalilan ma tazakkarun, ya. Dalam surah Al-Mulk, qalilan ma tashkurun, ya. Begitu sedikit di kalangan kamu orang-orang yang bersyukur, ya. Begitu sedikit dalam kalangan kamu orang-orang yang tidak mahu berfikir, macam tu. Allah dah kata dah, maksudnya kita janganlah masukkan dalam kita ni dalam golongan orang-orang macam tu, ya. Maknanya kita belajar untuk kita memperbaiki diri kita. Kita semua bukan baik, ya. Kita semua bukan maksum. Kita semua bukan orang yang Allah pelihara dari melakukan dosa, ya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Tetapi kita adalah orang yang sentiasa ingin mencari kebaikan, ya. Kita nak buat baik, ya, tapi biasalah, kan. Kita nak buat baik, kita ni sentiasa adalah ujian-ujian yang datang kat kita, kan. So kita kena sentiasa ingat dan sentiasa ikhlas dan istiqamah dengan kebaikan-kebaikan yang kita nak cari ni, ya. Okey, jangan pula bila kita rasa okey, kita dah cuba nak jadi baik, dah kita jadi baik, tak, ya. Orang yang rasa diri dia baik, itulah orang yang banyak masalah dalam hati dia, ya. Kita jangan rasa kita ni orang baik, ya. Kita ni sebenarnya banyak sangat dosa. Kalau kita cari, diluduk,
sehari tu kita ambil tak tahulah berapa helai kertas yang dosa kita sebenarnya. Banyak sangat ya. Kalau boleh tulislah, simpan dekat diri kita. Maknanya kita kena sentiasa muhasabah diri untuk memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa ya. Okey. Dan Dr. Aid perenggan terakhir, Dr. Aid nukilkan di sini anda tidak perlu terkejut ni ya, dan dia kata begitulah ya, kepada Tuhannya saja mereka berani membangkang dan mengingkari. Dekat Allah pun, dekat Tuhan kita yang maha baik ni pun, yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, macam-macam kan Allah terima cercaan, Allah terima cemuhan kan. Bagi panas salah, bagi hujan salah, kan bagi apa pun salah kan, semua tak betul kan. Jadi maka apa lagi kepada saya dan anda ya, Dr. Aid kata ya, kita ni manusia biasa kan. Kalau Allah pun orang yang semalam Dr. Aid kata orang yang bodoh dan apa ya Dr. Aid kata, maksudnya orang yang tidak bersyukur ya, tu adalah orang yang bodoh dan tak berakal kan ya. So jadi kita bila dah tahu ya, Dr. Aid dah bantu kita ni kan untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih baik ya. Dan kita kena berusaha minta kepada Allah ya. Okey. Konsep yang sama ya, small love, konsep yang sama small love. Small love buat macam ni, small love, gosok-gosok, duit ya. Duit ya. Ya. Duit. Okey. Duit ni apa? Di doa ya, doa kepada Allah. Minta Allah sediakan hati kita supaya kita sentiasa berlapang dada dengan apa jua yang Allah bagi kat kita ya. Berlapang dada, sentiasa bersangka baik dengan Allah ya. Okey. Lepas tu apa? You usahalah, tak duduk saja doa saja, tak usaha tak jadi kan. Kena usahalah, apa yang kena usaha. Buatlah apa-apa, baiki diri kan, cari kelemahan-kelemahan aku ni sebenarnya. Orang tak suka kat aku ni sebab apa kan? Cari. Maksudnya adalah ya, pembawakan diri kita tak betul, cara kita bercakap dengan orang. Perbaiki tutur kata kita, perbaiki diri kita kan, perbaiki pemikiran kita, perbaiki kadang-kala kalau kita ni suka orang yang suka berfikir negatif kan. Orang yang berfikir negatif ni dia dah ada satu gelombang tau. Cuma tak adalah ada alat yang boleh ni ya. Saya dapat rasa gelombang tu bila klien datang ya. Klien yang datang positif tu saya dapat rasa ya, kaunselor insya-Allah ya, saya rasa semua kaunselor dapat rasa ya, gelombang positif ataupun gelombang negatif yang klien tu bawa. Kalau gelombang negatif yang klien tu bawa ya, kaunselor dapat rasa. Bila dia fikir negatif, dia akan cuba block diri dia dan semua akan jadi negatif ya. Tapi kita cuba positif, kita cuba bersangka baik, kita bukan cuba ya, kita berusaha bersangka baik dengan Allah ya. Dan kita ingat ya, ada satu hadis qudsi yang Allah kata, aku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku ya. Kita sangka dengan sangkaan yang baik, mudah-mudahan Allah bagi Allah bagi sesuatu yang baik mengikut sangkaan kita ya. Okey. Do I ikhtiar ya, ikhtiarkan maksudnya tingkatkan lagi usaha-usaha kita ya. Buatlah apa sahaja, layan orang kita nak, orang layan kita dengan baik, kita layanlah orang dengan baik. Kita tak suka orang kata kat kita, kita tak suka orang hina kita, kita jangan hina orang ya. Kita suka orang senyum kat kita, kita senyum dekat orang ya. So yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Tawakallah kepada Allah ya, serah pada Allah. Tawakal ni adalah magic ya. Sangat ajaib ya, tawakal ni ya. Nanti ya siri-siri akan datang insya-Allah, kita berkongsi tentang, akan ada ya, kita akan jumpa siri-siri tajuk-tajuk yang tentang tawakal ni. Sangat dari segi psikologinya ya, kalau kita mula bertawakal pada Allah ya, sangat ajaib ya, sangat miracle ya. Okey. So alhamdulillah hari ini kita dah baca dari siri 1 sampai siri 6 ya hari ini. Tajuknya berharaplah akan redha Allah semata ya. Alhamdulillah, awal pagi tadi saya dah bagi satu dua teknik ya untuk sambungan kepada yang semalam ya, dan insya-Allah ya, jika Allah masih menyimpan ya nafas kita untuk esok, kita akan
membaca tajuk ketujuh ya, siri ketujuh, berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada ya. Berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Assalamualaikum Kak Raha ya. Kak Raha ni sahabat saya di Maktab KKB ya, orang yang sangat istiqamah dalam membuat kebaikan. Alhamdulillah, tahniah ya Kak Raha, teruskan ya istiqamah dengan kebaikan tu. Istiqamah dengan ilmu ya. Kak Raha orang yang rajin cari ilmu, bagus ya. Okey, so besok insya-Allah ya kita akan membaca tajuk ataupun siri ketujuh, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada ya, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua ya. Mudah-mudahan Allah meredai apa yang usaha kita yang kecil ini ya, dan Allah memudahkan segala kerja kita ya. Dan dah lebih pukul 11 lebih dah ya, hari ini terlajak sikit ya, saya mohon ampun dan maaf ya. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah ya, kelemahan daripada diri saya sendiri dengan izin Allah jua. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada perkataan-perkataan yang tidak wajar saya nukilkan di sini ya, yang saya ada buat tambah daripada nukilan Dr. Aid. Saya mohon ampun dan maaf daripada semua dan atas kekilafan sekiranya ada. Dan saya harap ya, insya-Allah kita dapat berjumpa lagi keesokannya untuk membaca siri 7, berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Jadi kita tangguhkan siri kita, membaca buku La Tahzan, Jangan Bersedih oleh Dr. Aid Al-Qarni dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat jumpa lagi ya, insya-Allah. Salam sayang untuk semua untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.